Salam geng, Racun kali ni bertemu lagi kita ke dalam segmen gaming test, segmen yang paling ramai nantikan, yang mana hari ni kita akan buat gaming test dekat Poco X5 Pro 5G. Disebabkan dekat video review yang lepas, saya ada tanya dekat komen, ramai yang pilih nak tengok model Pro dulu kena dia main banyak game dalam satu masa. Tapi jangan risau lah geng, untuk PUBG non-stop macam biasa tu, kalau ramai nak tengok hasil dia nanti, saya akan buat video khas lah. Untuk full spec, experience dia, harga jualan, saya dah pun explain dekat video kemarin saya upload dekat dalam channel ni tu, korang boleh check. Dalam video ni kita akan fokus 100% main game. Kita akan tengok bacaan FPS, prestasi, bateri dan juga suhu. Video kali ni actually agak panjang sikit tau, sebab ada lebih kurang 5 game kita akan test. Tapi mungkin berbaloi lah untuk korang yang plan nak beli phone ni untuk gaming. Saya suggest korang tengok sampai habis untuk tahu hasil dia. So adakah berbaloi ke tidak? Kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Nampak sekarang ni kita dah pun ada dekat dalam lobby PUBG Mobile. So macam korang tahulah, dalam gaming test kali ni saya akan test banyak game. So disebabkan kita akan multiple game test tu, setiap game tu saya akan test lebih kurang dalam 15 ke 30 minit lah untuk tengok bacaan suhu, untuk tengok bacaan FPS, apa stuttering ke apa tidak kan. Kalau korang nak tengok phone ni, Poco X5 Pro 5G ni, PUBG non-stop, nanti saya akan buat juga kan. Cuma saya akan buat mungkin minggu depan macam tu. Korang sabar je, kita akan tengok nanti. Yang tu lagi best lah. Sebab kita akan tahu segala isu. Sebab kita akan on aircon, off aircon. Yang untuk gaming test ni, kita akan onkan je aircon. Okay, so sebelum kita mulakan dia dekat Poco S5 Pro 5G, macam biasa, tengok dulu setting kewajipan. Dekat sini, untuk brightness kita akan set yang paling tinggi. Kalau korang tahu, untuk Poco S5 Pro 5G ni, paling tinggi, peak brightness 900 nit tau. Kalau Poco S5 biasa tu boleh cecah 1000 lebih macam tu. So dekat sini setting tak perlu, kita akan offkan. Untuk bateri 100%. Okay, data dekat sini macam korang nampak. Hari ni saya pakai U-Mobile. Biasanya saya pakai DG. Sebab yang U-Mobile ni support 5G. So korang nampak 5G, phone ni support 5G. Okay, so untuk recent app kita akan buang yang lain. Tinggalkan PUBG Mobile sahaja dekat sini. Untuk RAM ni 8GB. Dan dia juga ada extended RAM tu lebih kurang 3GB macam tu. Okay, so macam mana dari segi grafik macam korang tahu, Poco X5 Pro 5G ni lebih high sikit. So untuk chipset dia pakai Snapdragon 778G. Dekat sini yang menariknya, kalau korang masuk dekat grafik ni kan, korang boleh pakai grafik yang paling player suka, pro player suka, Smooth Extreme 60fps. Untuk grafik yang lain, paling tinggi korang dapat HDR Ultra sajalah 40fps. So nak sedap, of course kita akan gaming test ni pakai Smooth Extreme 60fps. So kalau korang dah ready, kita akan start timer dekat sini. Kita akan cabut port USB-C dulu. Okay, so kita akan pilih dulu map kita nak main dekat mana kan. Kita akan main rank, baru banyak player. So kita akan try landing kat sini. Biasa ramai player landing. So kita on sekarang. Alright. Okay, season baru ke ni? Macam mana off ni? Okay dah, start game. Okay, kita dah pun masuk dekat dalam spawn island. Dia masuk boleh kata agak laju dekat sini macam biasa. So kita akan offkan dulu speaker dekat sini. Alright. Okay, so untuk features kalau korang tertanya, phone ni boleh kata spek dia not bad lah, walaupun tak adalah macam semantap before ni punya model. Dekat sini untuk screen dia support resolution Full HD+, pakai AMOLED mencun, dia punya refresh rate 120Hz pun saya dah onkan dekat sini. Untuk features gaming, phone ni support X-Axis Leaning Motor, lepas tu ada stereo speaker, model biasa tak ada stereo speaker. Dan dekat sini juga kan, kalau korang tengok kan, dia punya speaker tu, satu dekat sini, satu dekat sini lah, earpiece, ada juga lubang dekat sini. Just rest. Untuk dia punya touch sampling rate tu tak tinggi sangat lah, 240Hz sahaja. So far ok je. At least tinggi juga. Bila korang tekan tu agak responsif dekat sini. Gyro pun saya dah aktifkan, memang support, tak ada sebarang isu. Untuk dia punya features gaming, korang swipe saja di bahagian sini macam biasa. Features ni rasanya tak ada apa yang special, sama je macam before ni. Ok, sekejap, kita off ni dulu. Cuma yang agak kurang best tu kan, dekat sini macam korang nampak, dia tak ada bacaan FPS counter tau. So saya terpaksa aktifkan pakai developer mode dekat sini. So korang boleh tengok sendirilah nanti macam mana bacaan dia kan. So dekat sini korang boleh tengok bacaan dia untuk game 60fps, dia memang macam tu. So far masih stabil. Ok, kita akan naikkan speaker dia lebih kurang 90%. Ok, 90% macam tu. So korang menilai sendiri bunyi dia macam mana sekejap lagi. Kita akan landing. Member landing kat mana Ok, landing kat situ. Harapnya kita sampai awal supaya kita tak mati dulu dan kita dapat weapon. Ok, kita hampir sampai. Dah banyak player dah saya pasal landing, tapi banyak player landing tempat lain. Mungkin dah banyak sangat orang dah sampai. Tapi kita akan cuba je landing. Kita nak tengok ada tak stuttering lagging. Dekat sini bacaan FPS dia macam korang nampak, dia main atas 50 lagi.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Harapnya tak mati. So far nampak tak dia drop sikit tadi, 47. Bila banyak sangat player, nampaklah dia drop sikit, jadi 40 sekarang. Okay, kita jatuh. Okay, terlampau banyak player macam korang nampak, dia punya FPS tu drop jadi 40. Okay, dia tak stabil 60 macam ni. Okay, kita tak ada weapon, tapi kita just boleh nampak lah dekat sini. Kalau terlampau banyak player, dia drop jadi 40, bawah 14 FPS. Disebabkan member kan, dia tak heal kita tadi, kita dah pun mati awal tadi dekat tempat banyak player tu. So far, dia punya button memang agak responsif dekat sini, tak ada issue. Anyway, kalau korang tertanya, okay ada bot, pasal bateri sekitar 5000 mAh. Yang membezakan dengan Poco X5 biasa tu, dia punya pengecasan lah. Untuk model Pro ni laju sikit lah, 67 watt. So dekat sini, okay, satu lagi, kalau korang tengok video review yang lepas, saya dah beritahu saya tak pasti kalau model ni ada cooling system ke tidak. Selepas saya check tu, memang ada cooling system lah dekat model ni tau. Just nice lah dekat situ kan. Alright. Tapi satu benda, kalau korang perasan dekat sini, kat bacaan developer mod ni, dia beritahu start daripada kita landing tadi tu, dia just main sekitar 40 FPS tau. Padahal tadi kalau korang tengok dekat sini, kita pakai setting grafik smooth extreme, sepatutnya 60 FPS nampak macam tu, tapi dia bergerak tau. Dekat sini, dia just main sekitar 40, dia tak dapat 60 FPS lah. Yang mana walaupun dia just main sekitar 40, saya tak mengalami sebarang isu stuttering ataupun lagging, tapi saya terasa kalau punya prestasi tu memang tak macam 60 FPS lah. Terasa lah frame rate dia tu main sekitar 40 dekat sini. Ok, lebih kurang 12 minit macam tu, dia dah pun stabil balik lah, dapat 50 FPS. Lepas tu dia main balik bawah 40. Korang terasa lah, korang nampak lah transition dia antara 40 ke 50 tu memang agak berbeza tau. Kalau 60 FPS atas 50 ni, dia macam lebih smooth sikit lah. Bila main bawah 40 ni kan, 40 FPS ni terasa macam kurang smooth tau. So dekat sini kita akan cuba tengok lah, sekarang 12 minit. Kita akan cuba tengok bacaan suhu dia macam mana, berapa paling tinggi kita dapat. Dekat sini sekitar 40 boleh pergi even kita main dalam keadaan aircon terpasang. Padahal saya terasa phone ni macam agak suam-suam sikit body dia tau. So kita akan tengok sekitar 40.9. Ok, 41 darjah Celsius even dalam keadaan aircon terpasang. Not bad juga dekat sini. Tapi bagi saya macam agak panas lah actually, walaupun tak overheat kan. So far kita dah pun PUBG lebih kurang 16 minit macam tu. Kita mati tadi, ada enemy, ada satu squad actually. So saya ingatkan tak banyak enemy tau, rupanya ada satu squad. Ok, tak apa pasal tu. Untuk bateri sekarang tinggal 99%. Untuk bacaan suhu paling tinggi, kita akan cuba tengok lah berapa paling tinggi terdapat, sekitar 40. Yang mana tadi max 41. Kalau bercakap dari segi prestasi dekat sini, jujur saya cakap, saya agak kurang puas main dekat phone ni. Yang bestnya tu kan, grafik dah sedap lah, kita dah macam dah happy dah dapat smooth extreme. Tapi bila main betul-betul, prestasi dia tu memang kurang memuaskan lah macam korang nampak. Overall dia tak dapat nak maintain sustain 60 ke atas macam tu. Dia just main sekitar 40 sahaja. Macam korang nampak lah, kita drop tadi, kita landing tempat banyak player pun dia drop jadi bawah 40. Saya tengah lawan enemy pun dia drop bawah 40 tau. Untuk isu lain tak adalah dekat sini. Ok, yang paling saya suka kat part screen tu memang sangat cantik dipandang. Warna dia tu nampak tajam, pop up, detail. Untuk isu lain tak ada langsung, multitouch ok dekat sini, ghost touch tak ada, gyro pun ok, touch pun responsif tau. Sekarang kita akan teruskan main game Apex Legends. Actually saya memang favourite main game ni, tapi sayang lepas ni diorang dah nak stop dah untuk game ni. Ok, sekarang ni apa kita nak buat? Of course lah kan, kita akan tengok dulu setting grafik. Yang mana untuk grafik dekat sini agak menarik tau. Korang boleh dapatkan dekat sini, kalau korang nak main ultra, dia punya frame rate tu korang kena main normal. Tapi kalau korang nak main extreme HD dekat sini, sekejap, tengok dulu. Extreme HD korang just main very high. So bila main very high frame rate macam kurang smooth, saya terpaksa main ultra untuk dia punya graphic quality normal. Ok, just nice. Sekarang ni korang tengok sendiri lah. Untuk bacaan FPS tu saya akan letakkan sini supaya korang boleh monitor sendiri. So far bila landing ni normal lah. Kalau frame drop tu masa nak landing tu normal, tapi masa tengah gameplay tu kita akan tengok tu macam mana. So far dekat sini dia main sekitar macam korang nampak 30 FPS. Korang tengok dekat sini. Untuk yang bagusnya, untuk game Apex Legends ni, korang boleh aktifkan tau FPS counter. Ok, ada enemy. Sekejap kita kena lawan dulu. Tadi lawan orang lah. Tadi bukan main dari belakang. Lepas tu bila dah kena tembak, kena tumbuk, lari pula kan. Okay, tak apa. So ok mati tu geng. Ada kawan dia lah kat situ. Aduh why. Nampaknya terlampau banyak sangat enemy dekat sini. Kawan-kawan semua dah mati. Saya tak ada weapon apa sekarang ni, kena pakai penumbuk je.
So far macam korang nampak lah, sepanjang gaming tadi bila sampai tu dia masih main sekitar 30 fps saja. Okay, saya terpaksa tumbuk dia. Saya tak ada weapon yang harap dia mati. Okay, duduk. Okay, saya mati. So far macam korang nampak lah, walaupun dia punya frame drop tu macam main sekitar 30, tapi tak ada lag, tak ada apa lah. Even kita tengah tumbuk-tumbuk dia, kita akan main balik. Kita dah pun main Apex Legends lebih kurang 20 minit macam tu. Battery drop sekarang ni lebih kurang dalam 7% macam tu, tinggal 92%. Untuk bacaan su dekat sini, berapa paling tinggi kita dapat? Sekitar 41, sama macam PUBG Mobile juga, even kita gaming dalam keadaan aircon terpasang. So dekat sini kalau bercakap dari segi prestasi ni sama macam PUBG juga, kurang memuaskan. Even kita pakai setting frame rate ultra sepatutnya boleh dapat 60 fps, tapi overall performance dia main sekitar 30, 40 bawah 40 macam tu lah, tak berapa nak smooth dekat sini. Tapi yang bagusnya tak ada sebarang start yang saya jumpa. Even saya tengah lawan banyak squad dalam satu masa, banyak player dalam satu masa. Untuk isu lain saya tak jumpa lah. Baterai responsif, gyro pun ok, speaker pun sedap, stereo speaker, tak ada ghost touch, multitouch pun ok. Next game kita akan main pula Call of Duty Mobile. So dekat sini kita masih pakai setting yang sama, pakai data 5G, brightness pun max dekat sini. Untuk dia punya recent app pun kita dah buang yang lain lah. Kita akan nak tinggalkan PUBG Mobile sahaja dekat sini, dan juga untuk FPS counter ni kan. Alright, so untuk dia punya grafik dekat sini sampai mana, dapat apa, kita akan masuk dekat bahagian setting. So dekat audio and grafik korang boleh dapatkan very high dengan frame rate max, ataupun kalau korang pakai ultra ni untuk multiplayer, dia punya graphic quality sampai high sajalah. So kita akan main ini dulu, very high max. Alright, just nice. So kita akan macam biasalah, kita akan main Battle Royale. So kita akan start sekarang. Nampaknya dekat sini macam dah pun ada player lain yang landing, ada squad lain landing. Kita akan landing je. Ok, apa yang saya perasan dekat sini, untuk Call of Duty Mobile ni bacaan FPS tu nampak lebih stabil. Boleh dapat 50, dia main sekitar 4950 lah untuk peringkat awal ni. Lepas ni dia tak pastilah kalau akan drop. Tapi setakat ni terasa agak smooth berbanding kita main PUBG dan juga Apex Legends. Just nice. Button macam biasa. Untuk speaker saya akan naikkan 90%. Gyro pun ok, tak ada masalah. Boleh main multitouch, sampai 10 jari dekat sini. Bateri pun besar. Ok, kita akan layan dulu. Nampaknya kita dah pun main Call of Duty Mobile lebih kurang 16 minit macam tu. Bateri tinggal 83, di drop lebih kurang dalam 6% macam tu. Untuk bacaan su panas tak panas, kita akan cuba tengok. Paling tinggi kita dapat dekat sini sekitar 42 darjah Celsius tau. So agak panas lah berbanding Apex dan juga PUBG Mobile. Untuk belakang masih tak panas, sebab tu saya tak check dekat sini. Ok, dari segi prestasi saya rasa macam kalau compare dengan Apex dan juga PUBG Mobile, untuk Call of Duty Mobile ni lebih smooth dekat sini. Even dia punya drop tu korang nampak lah, mula dia main atas 50 sedap, lepas tu main bawah 50, dia main sekitar 45 ke atas macam tu. Tapi tak ada start apalah, sedap lah. Tak ada isu pun yang saya jumpa. Stereo speaker ok, baterai responsif, gyro pun ok semua lah kan. So ada ni. Ok, kita akan main pula Genshin Impact. Kita nak tengok macam mana. Kita start timer. Bateri sekarang 80%, setting masih sama. So untuk grafik dekat sini kita akan cuba set up dulu mana yang kita nak pakai. Untuk first ni gang, kita akan setkan semua yang paling tinggi. 60 fps pun kita akan enable. Nak tengok berapa minit dia boleh survive. Lepas tu kita akan tukar kepada yang dia suggest lah. So dekat sini dah settle. Ok, so macam mana korang tengok untuk bacaan FPS counter dekat situ, dia dapat berapa? Kita set 60 fps. Dapat tak ada maintain 60 fps, kita tak pasti. So dekat sini macam korang nampak, agak macam korang nampak tak berapa nak smooth. Yelah kan, memang kita pakai setting ni sepatutnya untuk phone-phone yang macam high graphic kan, phone-phone yang pakai chipset latest yang paling tinggi. Tak apa, kita akan cuba try je macam mana hasil dia.
Sekarang lebih kurang 16 minit tau kita main Genshin Impact. Member lain semua dah mati, enemy terlampau kuat. Saya pun tak pasti apa lagi nak upgrade sebab saya memang tak berapa nak pandai sangat main game ni. Biasa saya main untuk test je. Ok, sekarang ni bateri tinggal 74%. Untuk grafik actually, kita pakai setting grafik yang paling tinggi tau. Macam yang biasa dekat phone-phone yang pakai chipset yang padu kan. Korang tengok highest height 60fps dekat sini. Ok, so untuk bacaan su macam mana? Panas mana? So kita akan cuba check sekarang. Paling tinggi dekat sini kita dapat sekitar 45 darjah Celsius agak panas. Tapi yang bagusnya korang tak rasa tangan korang agak panas dekat bahagian bawah. Dia panas dekat bahagian depan atas ni tau. So even tak pakai casing pun saya terasa masih selesa lagi. Disebabkan phone ni jenis flat. So bila korang nak pegang tu memang agak sedap lah. Ok, so kalau bercakap dari segi prestasi dekat sini, first sekali kalau korang tengok lah, korang pun tahu bacaan FPS itu memang tak berapa nak stabil. Even kita setting 60fps tapi overall dia main sekitar 30. Kalau macam korang jalan-jalan macam ni, enemy 1-2 macam tu, tak ada hal lah, dia boleh maintain 30, tak ada terasa stuttering, stuck lagi. Tapi kalau macam 3 enemy dalam satu masa korang lawan, lebih kurang dalam 3 minit macam tu, dia akan drop bawah 15 fps tau. So dekat situ korang akan terasa lah macam korang nampak tadi, agak macam lagging, stuttering. Ok, tapi untuk isu lain tak adalah dekat sini. So far macam korang nampak lah, overall masih playable, even dia tak dapat 60fps, just 30, tapi masih sedap lah. Korang boleh je nak main Genshin Impact pakai setting grafik tertinggi. So kita kena lari banyak pula, kan kita mati juga kan. Banyak gila enemy dekat kawasan baru ni tau. Ok, so rasanya kita akan teruskan game seterusnya. Finally untuk game yang terakhir dalam gaming test ni, bonus kita akan main Cut Ice Trade. Saya suka gila game ni. Saya tahu korang pun suka. Ramai gila nantikan game ni. Finally dah pun masuk dekat Play Store. Before ni dia masuk dekat App Store. Sekarang dah official, korang boleh check. Tapi tak semua device yang support je Ada device yang tak support lah. Biasa yang support ni mid range ke atas. Tapi saya perasan untuk Samsung tak ada lagi dekat Play Store. Diorang even pakai Z Fold 4. Tak ada. Tapi untuk Poco ni dah pun ada, korang tengok. Saya suka game ni sebab dia punya grafik tu sangat-sangat awesome, korang nampak kan. Kita akan start timer dulu. Untuk bateri sekarang ni 72%. Untuk setting masih sama macam tadi. So dekat sini apa kita nak buat? First kali kita akan masuk di bahagian setting. Dekat sini grafik. Ok, saya dah setkan paling tinggi semua. Kita akan tengok nanti macam mana. Motion blur pun kita on. Ok, kita akan tengok lah nanti macam mana. So far kalau saya main ke iPhone pun ada terasa macam stuttering lagging. Yang saya rasa macam ok, macam smooth je main. Dekat 8 Gen 2 OnePlus 11 so far saya test, memang tak terasa macam stuttering lagi, even panas. Saya perasan untuk Cut Ice Trade ni dia tak ada option untuk korang adjust dia punya FPS counter tau. Normally saya perasan saya main dekat OnePlus 11 tu max 30 FPS saja tau. Kalau di 60 tu rasanya lagi sedap. So dekat sini kita akan cuba tengok lah dia main sekitar 20-19 macam tu. Oh, nice. Lain macam dia. Sumpah smart gila. Macam korang nampak sekarang, bacaan FPS dia tu dia drop bawah 15. Memang tak smoke lah. Bila korang nak main tu memang susah lah korang drift ke apa kan. So apa kata sekarang ni kita akan cuba dropkan dia punya grafik. Kita nak tahu macam mana. Kita akan dropkan kepada lebih kurang satu je lah, satu semua. Macam mana lebih ok tak dia punya bacaan FPS. Dah lah FPS dia rendah je kan, 30. Lepas tu dia drop lah bawah 15. Ok ni kita isi rem. Ok, satu. So far nampak macam ok. Bila kita dropkan dia punya graphic quality tu, dia punya FPS tu nampak macam stabil normal 30 FPS kat sini. So baru sedap sikit kan korang nak main nak drift apa kan. Finally kita dapat main lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Kita akan cuba check sekarang berapa dia punya bateri. Sekarang bateri tinggal 69%. Untuk bacaan suhu sekitar berapa paling tinggi kita dapat? Sekitar 44. Wah, agak tinggi juga. Hampir 45 macam Genshin. Kita nampak. Uish, apa hal ni? Masuk dalam semak pula. Allah, pada gelap.
Okay, so nampaknya sampai sini dulu gaming test kita. Cuba korang komen lah next time nanti kan korang nak saya test game apa je lagi, korang listkan kan. Hasil ni bagi saya memang playable tau. Boleh je korang nak main game dekat Poco X5 Pro ni kan. Even Genshin pun support. Cuma personally macam tak puas lah kan. Dia tak sampai level kepuasan yang saya nak lah. Since macam korang nampak prestasi dia tu tak sama macam grafik yang phone ni boleh capai. Korang pun dah berjaya tengok video ni sampai habis. So rasanya saya tak perlu nak explain panjang lebar lah. Since dalam video tadi pun saya dah explain terus kat dalam gameplay. Sekarang ni, cuba korang play and share pendapat korang di ruangan komen. Overall kalau untuk multimedia usage, buat kerja memang tak ada isu lah, banyak lebih dia. Cuma untuk gaming je lah rasa macam kurang sesuatu. Mungkin isu ni boleh di fix dengan software update, kita tak tahulah kan. Tak apalah, buat masa ni kita boleh tunggu dan lihat je. Anything nanti saya akan update balik dekat korang. Rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.